Hi, my name is Nur Ain Hansah. Now I'm going to introduce the situation of our project. Let's start. The developed student information management system is an automated data system that helps teachers, lecturers, and administrators to execute their activities more efficiently and systematically. Both student and academic knowledge matters can be addressed conveniently and rapidly. The university told the student to register the topic to complete the learning details relevant to the student before the new semester starts. One of the students has registered a number of preferred subjects, but before submitting the subject registration information into the system, he has to choose a particular subject based on the fixed credit. We are expected to construct a flowchart and develop an effective C program depending on the situation. Assalamualaikum, nama saya Nurin Afiqah binti Muhammad Ismail. Saya akan menerangkan tentang flowchart bagi student kami. Okey, mula kita akan pergi ke start. Kemudian read subject, student ID, password dan batch number, email. Ini semua kena read sebab nanti kat coding kami akan buat enter. Okay, kemudian pergi ke display welcome to Smart Online. Yang ni semula akan kami enter nanti. User akan masukkan enter student ID, password, name, batch number and email. Okey, daripada semua tu kami akan display course registration. Yang ni dah masuk kepada sistem main flowchart sistem main ada dekat coding kami, nanti saya akan tunjukkan. Case A, pergi ke case A dulu. Kalau yes, untuk computer programming. Kalau case A ni no, pergi ke case B. Kalau case B ni yes, pergi ke engineering matematik 2. Kalau case B ni no, akan pergi ke case C. Kalau case C ni yes, akan untuk geometric engineering. Kalau case C ni no, pergi ke case D pula. Case D ni yes, untuk structural analysis. Kalau no, akan pergi ke case E. Kalau case E ni yes, untuk English for workplace. So kalau no juga, akan pergi ke default. Default ni akan display you enter an invalid choice. Lepas dah settle semua statement ni, kalau ada salah satu pada case tu yes, dia akan pergi ke display thank you for using Map Online. And last kali macam kena ada and Okey, seterusnya saya akan menunjukkan coding bagi kumpulan kami. Tadi saya dah tunjukkan flowchart kami, and yang ni seterusnya saya akan tunjuk coding pula. Okey, untuk mula-mula macam biasa kena ada include studio.hash main. Lepas tu char, student ID, password subject, name, batch number, email, credit section, semua ni akan user masukkan. So kena buat dekat sini. Okay, untuk yang name 100, matric number 50, email 50 ni, yang ni merupakan string. Jadi kena ada benda ni, yang 150 ni, sebab untuk membolehkan user masukkan perkataan yang panjang. Okay, saya akan execute dulu. Saya tunjuk result dia keluar macam mana, output dia. Okay, dia akan keluar star ni sebab dekat sini saya buat slash n, lepas tu slash t, slash n. Ni maksudnya saya buat slash n 2 kali, maksudnya dia akan enter 2 kali. Lepas tu saya buat tab tu dia akan jarakkan, sebab tu dia jadi ke jarak sini. Okay, lepas tu saya buat slash n lagi, ni maksudnya saya enter lagi 2 kali. Macam tu. Lepas tu yang ni printf welcome to Smart Online. Lepas tu dia pun keluar kat sini welcome to Smart Online. Lepas tu yang ni printf enter your credential to login. So dia keluar kat sini. Lepas tu yang ni printf student ID. Lepas tu saya buat scanf person as student ID. Maksudnya yang ni user kena masukkan. Okay, contoh saya akan masukkan saya punya nama ID saya. Okay, dia akan keluar password. Lepas tu user kena masukkan lagi. Sebab kat sini saya buat printf password scanf person as password. Maksudnya user kena masukkan lah. Okay, so saya masukkan. Okay. Next, dah akan keluar basic info, personal detail. Sebab kat sini saya buat printf basic info, printf personal detail. Lepas tu dia keluar kat sini. Okay, lepas tu saya kena masukkan student name pula. Kena masukkan nama pula. Sebab kat sini saya buat printf student name. Lepas tu ada scanf. Maksudnya user kena masukkan lah. So saya akan masukkan lagi nama saya. Okay.
Next, dia suruh masukkan metric number pula. Sebab sini saya buat scanf metric number. So saya pun kena masukkan. Masukkan dulu. Okay, next dia suruh masukkan email pula. Sebab kat sini saya ada buat scanf email. Scanf %s email. So saya kena masukkan lah. Kalau dah buat macam ni untuk string ada 100 ni, tak perlu letak yang done ni. Sebab untuk string memang macam tu. Dia tak perlu letak sebab kita dah letak yang 100 macam ni, 50 ni. So dia tak perlu letak. Kalau yang lain, yang ni, contoh yang ni kena letak sebab kat student ID dengan password ni saya tak ada pun buat yang ni kan. So memang kena letak. Yang ni tak perlu sebab saya dah tentukan yang kat sini, saya dah tentukan. So tak perlu buat, dia still boleh execute. Okay, saya masuk kat email. Okay, next dia akan keluar macam gini. Dia keluar macam ni sebab dekat sini saya dah tentukan, saya dah tulis apa yang kena keluar. Lepas tu, yang ni enter your choice. Saya kena masukkan pilihan saya. Sebab kat sini saya buat scanf subject. So, saya akan kena pilih antara 5 subjek ni, saya nak yang mana. Contoh, saya akan pilih B. Saya tekan B. Sudah akan keluar credit hour. Sebab kat sini saya buat scanf untuk credit hour ni. So, credit hour dia kat sini saya buat B. Lepas tu kat sini dah bagi tahu untuk B ni dia punya kredit dia 3. So saya pun masukkan 3. Lepas tu section ni saya pilih lah saya nak section mana. Contoh saya nak masuk section 2. Saya pun tulis 2. Saya pun tekan 2. Lepas tu dia pun akan keluar apa yang saya buat tadi. Saya enter choice, saya B. So dia akan keluar engineering mathematics ni lah. Lepas tu saya buat subjek saya, buat kredit saya 3. Lepas tu dia keluar sini 3. Section saya buat 2, keluar sini 2. Sebab kat sini saya buat macam ni. Kat sini saya buat macam ni. Saya pilih case B. Saya pilih case B. So dia keluar macam ni. Dia akan keluar engineering mathematics 2. Lepas tu dia keluar macam ni. Lepas tu saya buat printf the subject credit hours is %D credit. Maksudnya %D ni menunjukkan kepada kredit. Saya masukkan kredit saya tadi berapa 3. Sebab tu dia keluar 3 kat sini. Lepas tu sebab section %D section. Maksudnya %D ni merujuk kepada section yang saya masukkan lah. Saya masukkan section saya masukkan 2. So sebab tu dah ada keluar 2 kat sini. Okay. Contoh saya masukkan line pula. Saya enter line pula. Saya nak enter pilihan lain. So saya buat balik output execute. Okay, saya masukkan lagi. Okay, untuk yang masukkan maklumat semua ni, student kalau masuk dekat dalam portal universiti masing-masing mesti mula-mula kena akan masukkan student ID dengan password untuk masuk dekat dalam penjualan portal. Sebab tu saya buat macam ni, student ID pasal ada password. Lepas tu yang basic info, personal detail ni masukkan nama, metric number, email ni untuk personal detail student lah, nak masukkan sebelum nak daftar subjek. Macam tu lah, sebab tu saya buat macam ni. Lepas tu yang ni student dah boleh daftar. Lepas tu diorang pun boleh dah pilih nak yang mana. Tadi saya dah masukkan B. Contoh saya masukkan E pula. Saya nak E. Saya nak subjek E tu. So kredit dia 2. Kat sini dah bagi tahu 2. So saya pun tekan 2. Lepas tu contoh saya nak masuk section berapa, saya masuk section 1 pula. Okay. So dia pun keluar lah. Saya pilih case E. Saya pilih case E. So dia jadi macam ni. Sama lah macam tadi. Dia akan keluar apa yang saya pilih. Kat sini di subject credit hours is %D credit. So maksudnya kredit yang saya masukkan lah 2 kan. Lepas tu dia keluar 2 sini. Sama macam ni. %D section. Lepas tu keluar satu section. Section 1. Lepas tu last kali dah habis ni, saya buat thank you for users my online. Lepas tu kalau kat sini thank you for users my online. Okay, sama lah macam lain. Contoh saya pilih case A. Kalau saya pilih case A, saya pilih A. Enter your choice, saya pilih A. Contoh. Lepas tu kredit dia saya masukkan 2. Section saya masukkan 2 juga. Lepas tu nanti dia akan keluar lah. Dia akan keluar computer programming. Lepas tu di subject credit hours is saya masukkan apa tu 2. Lepas tu yang ni section pun 2 macam tu. Sama lah juga macam kalau saya masukkan choice saya C dengan D, dia akan keluar. Kalau C dengan D, dia akan keluar geometry engineering.
Lepas tu kalau D pula dah akan keluar struktural analisis. Macam tu. Yang lain ni samalah, subjek ni ikut yang dekat sini lah. Ikut dekat sini kredit dia berapa, lepas tu section berapa. Dia akan keluar je sama macam ni, cuma subjek ni je lah yang lain macam tu. Okay, saya nak buat last saya nak tunjuk kalau saya masukkan pilihan yang salah yang tak ada dekat sini pun. Okay. Yang ni saya nak masukkan choice yang tak ada dekat sini pun. Tak ada antara 5 ni pun. Saya masukkan F. Lepas tu credit hour dia contoh saya masukkan 3. Section saya masukkan 1. Lepas tu dia keluar ni lah, you enter an invalid choice. Sebab F ni tak ada pun dekat sini. Antara A, B, C, D, E je yang ada. F tak ada. So dia akan keluar macam ni lah. Kat default. Dia akan keluar kat default, you enter an invalid choice. Sebab F tak ada dekat antara pilihan ni. Okay. Dan sekali dah akan keluar, thank you for using Smile Online. Okay, itu sahaja daripada saya. Thank you. Assalamualaikum and hi, nama saya Nisa Syarmila binti Ruslan. Nombor matrik saya adalah AA192169. Berdasarkan projek ini, saya dikehendaki untuk menerangkan tentang kesimpulan iaitu tajuknya ialah University Management System, yang mana ianya berkaitan dengan pembacaan, pengiraan ataupun proses sesuatu itu yang dimasukkan ke dalam input yang dia akan dipaparkan ke dalam output. Berdasarkan tajuk ini, pelajar mestilah mengetahui setiap fungsi yang harus dimasukkan ke dalam input-input tertentu agar ianya tidak berlaku sebarang error semasa execute nanti. Jadi, berdasarkan tajuk ini, kami telah memilih tentang pendaftaran kursus melalui SMAP Online. Semasa input, ada kod-kod tertentu yang mana ianya telah ditetapkan mata pelajaran tertentu. Dan semasa output, pelajar dikehendaki untuk memasukkan kod-kod yang dikehendaki untuk mendaftar sesuatu subjek. Contohnya, seperti kod A bersamaan dengan computer programming. Dan seterusnya, ianya akan dipaparkan di dalam output itu subjek apa yang pelajar daftarkan. Jadi, jelaslah C++ programming ini memberikan kesan yang baik seperti pelajar mudah untuk mengingati keywords tertentu. Ianya hanya ada 48 keywords sahaja. Jadi C++ programming ini memudahkan pelajar walaupun pada awalnya ianya merumitkan. Jadi ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.